just have a chill talk, Dr. Sharom. Okay, Dr. Sharom is actually the owner of Dr. Shah Dr. Shah medical center, is it? Medical group, and also Dr. Shah Hair and Aesthetic Clinic, and also Talia Clinic in Kuantan, betul So today betul. actually I have already booked him for quite 2 weeks before kan. So this is actually a chill talk, okay? Since we all cannot see each other, and is your clinic buka tak? Macam mana? Okay, sebab kita punya klinik ni ada dua bahagian lah. Satu bahagian estetik, satu lagi bahagian medical kan. So yang bahagian estetik untuk kecantikan tu kita tak buka lah, because particularly is not essential. Tapi kalau bagi orang yang ada masalah macam medical apa semua, kita still buat treatment. Okay. How about your hair treatment? Hair treatment pun tak buka Tak do. So hair treatment ni consider medical lah, sebab dia adalah orang yang ada masalah. Bukan orang yang cantik kan, malah orang ada masalah rambut banyak gugur apa semua, ada masalah botak benda semua kan. So okay. So I hope you are well, you are fit Dr. Sharom. So far alhamdulillah semuanya okay. So basically kita just straight to the point soalan yang pertama lah. I just for us, kita ni especially the woman yang ada yang pakai tudung, ada yang we want to know what is actually the proper way to treat your hair to make it healthier. And some of us dengar mitos, mungkin tu betul, mungkin tu tak, atau tu betul. So maybe you can share with us lah. Okay, selamat malam saya ucapkan kepada semua orang. Okay, apa yang saya akan terangkan ni actually lebih kepada untuk basic penjagaan rambut kita hari-hari lah. Okay, jadi kalau rambut kita bermasalah, of course kita kena buat treatment kan. Tapi secara basicnya, yang pertama sekali kita kena jaga kebersihan rambut kita lah. Kebersihan rambut dan kulit kepala. Sebab jika rambut tu tidak bersih ataupun kulit kepala tidak bersih, boleh mengundang pelbagai masalah seperti masalah kulit kepala, jangkitan kulat, ataupun kadang-kadang especially saya ada case di mana kalau suka sangat bermain dengan pets kan, untuk kucing ke apa semua kan. So kucing ni dia ada macam kurap dia kan, boleh kena kat kepala, boleh rosak rambut. Jadi kebersihan tu penting. Bagaimana nak jaga kebersihan ialah kita menggunakan shampoo yang betul lah. So shampoo ni shampoo hari-hari pun tak apa, tak ada apa-apa masalah. Okay, sebab fungsi shampoo yang utama adalah untuk membersihkan rambut dan kulit kepala. Jadi memilih shampoo tu penting juga, sebab ada setengah-setengah orang tu kulit kepala dia agak sensitif lah. Sensitif kepada sabun especially-nya. Sebagai contohnya, kan kita ada tengok orang yang selalu cuci pinggan ke, cuci pakaian yang kulit macam gatal ke, merah kan. Dia selalu cuci pinggan mangkuk. Sama juga kulit kepala kita juga. Ada setengah-setengah orang mempunyai kulit kepala yang sensitif. Jadi jika dia membeli shampoo yang mempunyai kandungan yang tidak sesuai, jadi boleh menyebabkan kulitnya berkelumur ataupun jadi lebih sensitif lah. Kata merah-merah apa semua kan. Okay, jadi penjagaan yang pertama tu menjaga kebersihan lah. Okay, jadi bagaimana rambut kita ni bila dia tumbuh, so dia akan kekal dalam masa 3 ke 6 tahun. Maksudnya rambut kita ni dia bukan tumbuh untuk selama-lamanya. Jadi rambut dia kita ni dia akan gugur juga, sebabnya itu adalah kitaran rambut. Jadi rambut kita ni, yang especially wanita dia ada rambut panjang, kalau dia tak gunting rambut, hujung-hujung rambut tu dia mungkin dah 4 tahun, 5 tahun usia dia. Jadi rambut ni banyak terdedah kepada environment, terdedah kepada kekotoran, panas, sejuk apa semua kan. Jadi untuk menjaga rambut tu daripada mudah bercabang ke, mudah rosak ke, kita kena guna conditioner. Banyak orang tak guna conditioner kan. Betul. So apakah dia fungsi conditioner? Fungsi conditioner tu adalah actually untuk conditionkan kita punya rambut supaya rambut-rambut yang hujung ni, kadang orang pelik kenapa rambut dia mudah bercabang lah. Ada sebab je kan.
Tapi salah satu fungsinya adalah dia tak menjaga rambut, especially orang ada rambut panjang kan. Kalau dia biar rambut dia panjang, dia tak letak conditioner, ujung-ujung tu cepat rosak lah. Jadi sebenarnya Tapi simple je. bukan ke letak conditioner rambut kita tengok lagi banyak gugur. Ke macam tu? Tak ada. Tak ada. Conditioner ni Itu fungsi dia sebenarnya untuk memang nak menjaga. gugur lah. Tu nak gugur lah. Selalunya orang nak letak conditioner ni sebab dia tengok rambut dia dah rosak. Baru kena pakai conditioner kan. Jadi dia baru insaf kan. Tapi sebenarnya Iyalah. sebenarnya kalau kita amalkan conditioner untuk jangka masa yang panjang, rambut kita sepanjang-panjang tu dia akan lebih sihat lah. Tak mudah putus, tidak bercabang. Okay. Tahu tak orang yang suka, siapakah yang paling penting sekali untuk guna conditioner? Siapa? Orang Perempuan? Orang yang suka color rambut lah. Okay. So, Dan straight rambut, kerinting rambut dan macam tu. Sebab satu lagi diorang tanya ni, ada soalan pula. Makan durian berlebihan boleh gugur rambut, betul ke? Tak betul. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Ada mitos lain, contohnya kalau macam mana, apa yang sebenarnya reality is actually kebersihan. Kalau cuci tiap-tiap hari, shampoo tiap-tiap hari pun tak apa, betul? Okay. Jadi kita cakap tadi sebagai penjagaan asas lah. Penjagaan asas untuk rambut kan. Satu, jaga kebersihan. Yang kedua, kita kena conditionkan rambut kita lah. Okay. Jadi bila kita conditionkan rambut kita, dia lebih kuat dan tak mudah rosak. Sebab rambut kita tu, kalau especially orang rambut panjang, kenapa kita tengok rambut lelaki dia selalu okey kan banding dengan perempuan kan? Sebab perempuan ni rambut dia panjang. So yang hujung-hujung tu dia dah hidup lama lah, bertahun-tahun. So kalau kita tak condition dia cepat rosak. Tapi rambut lelaki macam saya pendek kan, rambut yang ni sebenarnya rambut baru. Lepas tu dia nampak sihat je. Yang hujung-hujung ni rambut tu. Bukan yang hujung tu dia putus ke macam mana? Nak Tak fahamkan ada. dari segi saintifik dia tu, tak faham. Macam mana yang hujung? Okey, yang hujung tu lama, betul lah. Sebab rambut tu kan dia keluar. Bila dia keluar tu yang hujung ni dia keluar dulu. So yang hujung tu sentiasa je. So yang pangkal tu sentiasa rambut baru. Betul. Okey, faham. Ni dia cakap kalau pakai shampoo anti dandruff tapi Climo still juga keluar. Maksudnya shampoo tu salah lah, betul? Okey, macam ni. Okay, ni dah pergi kepada masalah rambut lah. Masalah itulah masalahnya rambut. Masalah ni memang banyak. Okay. Kelimomo, gugur kan? Okay, yang pertama sekali adalah dandruff ni adalah orang kata macam ada salji dekat bahu kita kan. Itu adalah kata sel-sel mati lah, sel-sel putih, sel-sel kulit kepala yang gugur tu. Dia ada banyak sebab dia. Okay. Yang antara sebab-sebab yang kerap adalah jangkitan kulat. Kulat boleh menyebabkan kelemahan. Okay. Lain-lain tu kadang-kadang kulit kita bermasalah seperti eczema ke, dermatitis ke, psoriasis ke. Jadi kalau awak beli shampoo yang yang di pasaran yang beli dekat Watson ke apa semua kan. Jadi dia hanya jika ada masalah kulat, dia boleh membantu. Sebab ada jenis kulat tu boleh menyebabkan kita ada kelemahan lah. Tapi jika disebabkan oleh masalah lain seperti eczema, psoriasis ataupun scalp dermatitis, yang tu dia kena shampoo lagi khas, spesifik dia lah. Maksudnya dia kena jumpa doktor lah, betul doktor kena jumpa doktor lah. Jadi nak jumpa doktor mana, jumpa doktor pakar kulit lah. Kalau macam tak dapat datang jumpa saya kan, boleh jumpa doktor pakar kulit yang berdekatan. Dia check, dia akan tengok kena pasti apa punca dia dan dia akan bagi shampoo yang lebih sesuai lah. Okay. So maksudnya penjagaan kulit rambut ni satu shampoo, conditioner, satu lagi ada shampoo tak ada. Shampoo dengan conditioner je memadai. Ada yang pakai serum tu tak ada benda. Itu kalau serum ada masalah. Tu actually-nya kan orang kata kalau rambut tu dah bercabang ke, rosak kan, dia nak buat treatment ke apa semua serum. Tapi pada pendapat saya, kalau kita nak lebih detail penjagaan rambut, yang pertama sekali, kalau kita guna sikat, jangan guna sikat yang dia punya gigi tu rapat sangat. Guna sikat yang
apa ni, gigi dia jarang-jarang sikit supaya rambut kita tidak mudah tersimpul dekat sikat tu, tak mudah putus. Okey. Lepas tu, lepas kita mandi tu, okey, keringkan rambut kita. Jangan biarkan dia basah. Sebab rambut kita dalam keadaan basah, okey, lebih mudah putus banding pada rambut kering lah. Jadi kalau kita guna hair dryer, hair blower tak ada masalah. Panas sikit pun tak ada masalah. Yang penting bila kita lepas mandi tu, kita macam kalau rambut panjang tu jangan nak puntal-puntal rambut lah kan. Kan ada orang kan macam ikat-ikat rambut puntal-puntal kan. Yang penting tu just dab macam tu, kasi dia kering, dia pakai hair blower, dia kering, then okey lah. Itu antara tips lah saya cakap. Yelah, maksudnya hair dryer ni sebenarnya taklah salah, betul taklah macam kasih rambut putus ke, rambut terbakar. I mean kulit kepala kering ke, tak adalah Tak ada Okey, faham. Maksudnya rambut tu kena kering lah, lepas basuh tu kena make sure kulit kepala tu kering. Keringkan, jangan suka biarkan rambut tu sentiasa basah. Yang pertama sekali, kalau sentiasa lembab basah tu boleh menyebabkan tak berapa hygiene. Especially wanita yang pakai tudung tu semua kan. Yang kedua, rambut yang basah ni dia mudah putus lah berbanding dengan rambut yang kering. Itu betul lah. Okey. So kalau masalah dandruff, masalah ada macam kerak kulit kepala tu semua memang kalau teruk memang kena jumpa doktor lah sebenarnya, doktor pakai kulit sebaik-baiknya. Tu ada sebab tanya kulit kepala berkerak-kerak tu kan. Tu memang itulah. Kena Satu lagi, kalau pemakanan tu memainkan peranan tak untuk rambut? Makanan yang sihat ke? Contohnya makanan, things yang about makanan lah. Ada tak memainkan peranan dengan rambut tu? Actually, antara makanan-makanan ataupun zat-zat yang penting untuk rambut kita adalah zat besi. Lepas tu vitamin biotin. Lepas tu zinc. Lepas tu B-complex. Vitamin D. Vitamin D kita boleh dapat percuma daripada matahari kan. Itu sebab badan kita boleh membuat vitamin D. Jadi sepatutnya lah kalau kita kat Malaysia ni, makanan kita dah cukup dengan vitamin tu semua. Jadi daripada segi pemakanan, kalau kita makan makanan yang seimbang, tak ada apa-apa masalah. Even kalau untuk, sebenarnya kulit lah. Sebenarnya asalnya rambut tu adalah daripada kulit juga, betul tak? Kalau kulit tu sihat rasanya susah tak? Kalau kulit tu sihat, actually rambut dengan kulit tu, rambut dengan kulit tu dia punya bahan asas dia sama, keratin. Kan? So sebab tu kalau kita tengok orang jual vitamin ke, dia kata vitamin ni bagus untuk rambut dan kulit. Sebab faham. Samalah apa yang dia kata tu. Okay. So that means basically kena jaga dan jaga pemakanan, jaga rambut, kena hygiene. Hygiene tu satu Okay, kita masuk kepada soalan hair transplant sebab this topik ni macam menarik lah. Boleh tak you cerita the process of the hair transplant tu? Sebenarnya rambut tu daripada mana? Dan dia cucuk dekat lubang kat rambut tu, tanam tu, dia tanam dekat lubang apa kat dalam kat kepala tu? Ni soalan macam bahasa orang layman orang yang tak faham sangat ni. Boleh tak doktor terangkan? Okay. So jadi persoalannya kenapa kita nak buat hair transplant kan? Kenapa perlu kita buat hair transplant? Dan proses dia macam mana, daripada mana kan benda tu? Jadi sebenarnya masa kita dalam kandungan ibu lagi, kita telah dianugerahkan berapa banyak rambut yang kita akan ada. Maksudnya akar rambut tu dia sudah bila kita lahir dia dah ada ke atas kulit kepala. Contoh kalau 50,000 rambut lah. Dan itu adalah rambut kita sampai kita mati. Cuma daripada masa ke semasa dia makin berkurangan. Disebabkan oleh faktor usia kan. Faktor usia tu dia akan menyebabkan rambut tu kurang lah. Tetapi jika kita ada setengah-setengah penyakit ataupun setengah-setengah condition, seperti lelaki ada masalah male pattern baldness ataupun botak tengah, ataupun dia ada masalah kulit kepala ke yang menyebabkan akar rambut mati, ataupun dia mengalami kecederaan seperti terbakar ke kan, ataupun dia accident ke, kulit kepala dia rosak ke, ataupun dia operation ke parut ke apa semua, menyebabkan akar rambut tu mati dan rambut akan hilang untuk selama-lamanya.
Jadi Okay. kalau kawasan tu tak ada lagi akar rambut dan akar rambut tu hilang, kalau dia nak ada balik rambut dekat situ, kita kena tanam akar rambut Tanam. yang baru. Ha. Jadi untuk tanam akar rambut yang baru, dalam apa situasi lah, contohnya kulit kepala terbakar ke, lepas operation ada parut ke, kan, nak tutup parut yang bodoh ke, ataupun ada masalah rambut seperti botak tengah ke, baik lelaki ataupun perempuan, di mana akar rambut tu dah mati, kita hanya boleh menggunakan akar rambut kita sendiri ya. Kita tak boleh guna rambut awak ke ataupun rambut mak kita ke, Yelah. ayah kita ke, tak boleh. Sebab badan kita Okay. akan reject. Okay. Maksudnya dia kena Jadi, guna rambut daripada dia sendiri. rambut kita sendiri. Kalau Daripada lelaki, mana ada rambut kita akar? Akar kat mana? okay, sebenarnya actually hair transplant tu lebih kepada hair relocation lah. Contohnya orang botak Okay. tengah kan. Orang botak Okay. tengah ataupun perempuan dia ada botak dekat sini atau nipis. Dia ada So, juga orang yang perempuan yang botak tengah, betul? ada. So apa yang kita buat, kita ambil sebahagian daripada akar rambut dekat belakang ni. Contoh kat belakang ni ada 10,000 helai, kita ambil 5,000 helai akar rambut tu. Kita cabutkan daripada kulit kepala belakang ni dan kita pindahkan ke depan. Habis Jadi dia punya macam hole dia tu, lubang dia masuk kat dalam lubang yang ada, kan dah tertutup ke macam mana Tak dapat bayangkan. Okay. Jadi bila kita nak tanam rambut tu, kita dah ambil rambut dan akar rambut tu. Dia ada satu alat macam, dia actually proses dia macam tanam padi. Dulu pernah belajar kita ingat tak teknik tanam padi pakai kuku kambing kan. Dia buat lubang je, lepas tu terus masuk padi tu. Sama juga dia ada satu alat tu, dia buat lubang, dia macam kita cocok je, terus dia masukkan rambut kat situ. Okay, so kita faham. buat lubang baru, Okay, faham. Itu je lah. Dan maksudnya dan proses dia tu rasanya macam tedious lah Satu. Proses dia memang tedious lah. Dia tak semudah yang orang tengok. Okay, and it's not something yang sebab yang pertama sekali bila kita ambil akar rambut tu, kita untuk pastikan kita ambil tu ada akar rambut yang hidup. Yang kedua, bila akar rambut tu keluar daripada badan kita, kita kena pastikan akar rambut tu dia hidup. Dia maksudnya bukan kita cabut tu, dia keluar dia mati ke. Okay, and then bila dia hidup tu, kita tanam, pastikan proses tu semua akar rambut tu tak mati. It's not as easy as that lah. Okay, ni satu soalan kata maksudnya rambut, katalah orang ni katalah dia ambil rambut tu bukan daripada belakang contoh dia boleh tak ambil tu daripada janggut dia ke contoh boleh ke macam tu letak dekat rambut di atas? Boleh boleh boleh. Kalau kita ambil especially lelaki kan, dia kadang-kadang rambut je tak cukup kan. Kita dah buat hair transplant tapi tak cukup tebal, tapi dia ada banyak janggut, kita boleh ambil kita tanam kat situ. Boleh? Oh, possible. Maksudnya is applicable lah buat macam tu. Boleh. Dan dan dia pun vice versa juga. Contoh orang tu dia tak ada janggut ke, tak ada misai, dia nak janggut misai, kita boleh ambil rambut ni, kita tanam kat situ, dia jadi janggut. Okay, faham. Okay, jadinya rambut dia, satu kalau rambut dia tu color brown, ikut color rambut dia tu lah, dia punya tu lah, dia punya akar tu. Okay, faham. Kalau that means benda tu applicable lah. Kalau perempuan, biasanya kes-kes perempuan yang buat transplant ni sebab you ambil daripada mana rambut yang the same procedure tu kat mana lagi? Selain daripada tu. Kadang-kadang rumat rambut dia kat kepala pun tak cukup. Actually untuk perempuan selalu kita ambil rambut belakang lah. Sebab perempuan ni, lelaki dengan perempuan ni, yang pertama sekali perempuan dia jarang lah dia nak botak terus macam lelaki. Dia lebih kepada jadi sangat-sangat jarang kan, halus-halus rambut kan. Jadi perempuan ni unfortunately bila datang jumpa kita orang, dia orang dah like advanced stage. Dia orang dah advance, dah sangat-sangat advance lah. Jadi apa yang kita buat adalah sometimes kalau rambut dia jarang, macam kawasan jarang tu luas, lepas tu rambut belakang pun dah tak berapa banyak. Selalunya usually kita akan tanam bahagian depan saja. Supaya kalau dia panjang, dia boleh tarik ke belakang. At least bila dia jumpa suami dia ke atau family dia, free hair,
Jika rambut ke belakang, depan tu nampak penuh. So lebih kepada kosmetik lah. Oh, maksudnya Jadi kalau banyak. tapi macam bulu roma memang tak boleh jadi rambut, Nek. Tak boleh, tak boleh. Okey, okey, Ah, faham itu. Sebab dia tak boleh memanjang lah kan. dia tak Faham? cukup tebal. Dia tak Dia tak cukup cukup. tebal. Betul, dia tak cukup tebal. Macam janggut tu je Hmm. tebal. Okey, okey, okey. Kalau okey, ni itu kalau hair transplant. Kalau ada orang yang Mm-mm. nak buat hair removal, ni contoh hair removal, Mm. dekat Mm-mm. certain part dia nak buat hair removal. Mm-mm. Berapa biasanya doktor akan apa ni recommend laser treatment kan? Laser treatment ni Mm-mm. berapa kali baru boleh hair tu betul-betul remove? Tanya. Actually Biasanya sebab untuk I rasa sekali tak boleh kan? okey, jadi laser hair removal ni adalah terbalik kepada hair transplant lah. Hair transplant kita nak Yelah. ada akar rambut kat situ. Laser hair removal kita nak matikan dia. Jadi Okay. kalau macam contohnya orang tu for example dia ada misai ke janggut atau tempat-tempat yang dia tak inginkan, armpit ke apa semua. Kalau bulu roma tu kasar, dia punya session tu mungkin tak banyak. Mungkin 4 session ke 5 session ke 10 session bulu roma tu dah mati. Especially kalau Okay. wanita yang dekat bulu kaki dia tu tebal-tebal kan. Bulu kaki ke kan? Adalah macam-macam. Ah, Macam-macam jadi perangai lah kan. Itu jadi dia kena buat berapa session tu macam tu? seperti saya cakap lah kalau bulu kaki dia tu tebal mungkin dalam 5 Okay. ke 10 sesi dia akan mati. Tapi kalau bulu roma dia halus, dia mungkin kena banyak sesi. So orang mesti Halus ingat lagi banyak halus lagi banyak sesi. Kenapa? Sebab bulu roma yang tebal, bila kita tembak laser tu, dia akan menyerap banyak laser. Bila dia Okay, okay, tebal, dia okay. menyerap banyak laser dan dia cepat mati. Tapi kalau yang halus-halus, bila kita laser, dia akan kurang menyerap laser dan dia proses untuk mati tu lambat. Kalau bulu roma tu contohnya putih sebab saya ada patient yang ada masalah hirsutism, dia ada tumbuh janggut kan. Perempuan lah ada tumbuh Perempuan lah. janggut. So bila kita laser, lepas tu dia kata, doktor saya buat laser hair removal, bulu roma saya jadi warna putih, dia kata. Okay, tapi sebenarnya bukan bulu roma tu jadi warna putih. Sebenarnya sebab laser ni dia hanya mematikan bulu roma yang warna hitam saja. Kalau yang warna Ya putih ke? tu Baru tahu ni. sebab bulu roma Jadinya kena make sure belum uban. jadi bulu roma yang putih tu dia tak dapat serap laser, so dia stay. So dia ingat bulu roma tu jadi warna putih. Tak. Apa yang berlaku, bulu roma yang hitam semua dah mati, tinggal yang putih saja. Betul lah. Sebab yelah dia tak recognize tu, laser tu tak recognize yang putih. Yes. Sebab Lah laser ni pula. hanya jadi itu dia kena buat elektrolisis lah. Elektrolisis pun boleh mematikan tu, tapi dia kena pakai elektrik pula. Matikan satu. Yelah. Okay. Ni ada orang tanyalah ni. Dan I pun nak tanya juga. Biasanya berapa, side effect. Kita cerita pasal side effect. Kalau buat hair transplant ni, side effect dia apa? Kalau kita tahu kalau hair removal ni, kadang kita ada mungkin ada rashes sikit lah, tapi just letak moisturizer ke apa, and then it will be like senang lah. Lepas tu taklah teruk sangat. Tapi hair transplant, apa side effect yang siapa-siapa yang nak buat yang akan alami, ataupun mungkin dia tak akan alami, dan mungkin ada certain orang yang akan alami dia lah, because maybe dia allergic ke something ke, macam mana tu? Okay. Yang pertama sekali, hair transplant tu kita gunakan rambut kita sendirilah. So kita bukan tanam benda lain. So daripada segi allergic tu tak ada terhadap hair transplant tu, sebab rambut kita sendiri. So kita akan menerima rambut tu as part as our body. Kita cuma relocate saja. Jadi antara bukan side effect lah yang boleh berlaku adalah, selalu side effect tak ada masalah. Yang kalau kita tak jaga kebersihan, sebab dia adalah satu proses pembedahan kan, pembedahan minor. Okey, kata kebersihan kadang-kadang berlaku infection ke kan, sebab kadang-kadang ada patient saya tu bila dia dah buat hair transplant, walaupun kita suruh cuci tiap-tiap hari kan, dia takut nak cuci ke, atau takut rambut tu gugur ke,
2-3 minggu je tak cuci berkerak kan. So kadang-kadang boleh ada infection kan benda tu semua. Tapi kalau dicuci terus tak macam tak sakit ke? Kan sebab dia punya Dia tu macam dah buat local, you buat local abuse kan? Jadinya so benda tu jadi dia ada teknik je lah cara nak cuci tu. Dia actually dia cuma tak boleh nak garu-garu je, dia spray, lepas tu kita boleh dab-dab apa semua, jaga kebersihan. Should be okay. Dia ada teknik je lah. Dia ada teknik dia lah kan, siapa yang nak buat hair transplant tu. And then you boleh beritahu lah berapa cost biasanya average cost untuk lelaki dan untuk perempuan. Mungkin dia ada luas kawasan kan mesti ada luas kawasan berapa yang dia ditanam. Dia bergantung kepada luas kawasan dia. Lepas tu dia kadang-kadang ekspektasi orang tu macam mana. Ada orang kadang-kadang dia nak sangat-sangat tebal. So kita kena buat dense packing lah. Benda tu kena rapat-rapat kan. Jadi cost dia selalunya range lah, you bagi range lah. Range tu RM6,000 ke atas lah. Kalau macam awak pun, kalau macam rambut tu dah advance banyak kosong kan, mungkin belas ribu ke 20,000 ke atas lah. Macam tu. Tengok lah. Tak sakit buat dia? Tak rasa sakit Ada orang tanya sakit ke tak? Actually dia proses dia sama macam kita nak sunat dulu kalau ingat. Sebelum siapa nak sunat ingat-ingat siapa yang sunat pula. Sebelum sunat tu ataupun sebelum sunat tu dia dia bius dulu. Sebab benda ni semua ada local anesthesia. So masa kita bius tu 5 minit pertama tu sakit sikit lah, ingat. Tapi bila dah kebas tu dia dah tak rasa apa-apa dah, tak sakit. Dia buat abuse je lah yang rasa sakit kan untuk buat benda tu local abuse ni. Okay, faham. Soalan apa lagi? Kos dah tahu. Satu lagi okay, popular question ni. Apa lepas tu dia ada tak vitamin yang nak makan? Actually lepas saya transplant tu kalau badan kita sihat sepatutnya tak ada apa-apa masalah. Tapi kita memang ada bagi vitamin khas untuk rambut lah. Seperti vitamin tu ada 9 vitamin, ada B complex, ada beberapa biotin, iron, magnesium, zinc, vitamin D yang saya cakap tadi. Itulah. Kalau nak makan doktor punya hair vitamin, kena dapat your consultation first betul Okay, kalau just nak makan hair vitamin je tak ada masalah. Tapi jika anda nak makan hair vitamin sebab anda ada masalah rambut, anda rasa anda ada masalah rambut, then maybe anda boleh ceritakan apa masalah rambut anda tu. Mungkin anda memerlukan makan ubat ke ataupun rawatan yang lebih spesifik lah. Okay, berapa lama buat hair transplant ni? Minimum hours? Selalunya kita tengoklah berapa helai yang kita nak tanam. Selalunya dalam 4 jam ke 8 jam. Okay. Boleh break lah. Lepas sementara tu break lah kan? Ada break semua lah. Selalunya proses, contohnya kalau kita tanam 5,000 helai. So proses ambil rambut lebih kurang 2 jam setengah ke 3 jam. So mula kita ambil rambut 2 jam ke 3 jam. Lepas tu berhenti. Kita lunch ke nak sembahyang Zuhur ke. Lepas tu je kita tanam lagi 2 jam setengah ke 3 jam. Lepas tu siap lah. Ada lunch. Ni doktor, ada orang tanya pengambilan ubat finasteride tu berterusan boleh mengalami, ada efek ke dengan kesuburan lelaki? Dia tanya. Okay, jadi jika seorang tu ada masalah male pattern baldness ataupun masalah botak tengah, bila dia dah bermula tu dia tak akan berhenti lah. Sebab tu kalau kita tengok orang ada botak tengah ni, kalau kita ada kawan yang ada botak tengah, kita jumpa tahun ni dia baru nak nipis, lagi 4-5 tahun dia makin nipis. Sebab dia adalah faktor genetik. Jadi ubat finasteride ni satu-satunya ubat yang boleh membantu mengelakkan daripada terus membotak. Jadi dekat dalam pasaran ni ada 2, satu finasteride 1 mg, satu finasteride 5 mg. Finasteride 5 mg untuk bina prostatic hyperplasia. Tapi finasteride 1 mg adalah untuk masalah rambut lah. Jadi orang makan ubat ni dia risau adakah dia akan jadi mandul ke ataupun jadi erectile dysfunction ke apa semua.
Okay, daripada segi kesuburan, kalau sebelum kita makan ubat tu kita memang tak ada masalah, kita subur, ubat ni tidak akan mengubah kita punya tahap kesuburan kita lah. Cuma ada setengah-setengah orang bila dia makan ubat ni, dia ni kajian menunjukkan ada setengah-setengah orang dia punya volume air mani dia mungkin berkurangan sedikit, dia jadi lebih pekat lah. Tetapi daripada segi kesuburan tu tak ada apa-apa masalah. Daripada segi erectile dysfunction, bagi orang yang muda selalunya tak ada apa-apa masalah. Tetapi bagi orang yang sudah berusia, jika dia makan ubat ni berterusan, risiko untuk mendapat kekurangan nafsu seks tu adalah antara 2 ke 4%. So you akan alert lah benda tu dari segi okay, ni ada orang tanya pula dari segi hukum macam mana tanam transplant. I rasa okay, is it? Macam mana? Hukum tanam rambut lah. Hukum tanam rambut ni Majlis Fatwa Kebangsaan menyatakan bahawa hukum tanam rambut ni adalah harus. Okay, harus tu sebab orang tak ada rambut ni dia boleh depress sebab rambut dia botak. Tapi dengan syarat, dia ada 2 syarat. Syarat pertama, hukum tanam rambut adalah harus dengan syarat yang pertama, kita hanya gunakan rambut kita sendiri. Kita tak boleh tanam rambut palsu, tak boleh tanam rambut orang lain, okey? Rambut Dan mati. yang kedua, rambut orang mati semua tu tak boleh. Dan syarat kedua, dalam proses tanam rambut tu tiada benda-benda yang haram lah yang digunakan untuk proses tanam rambut tu. Okay. Jadi ada orang dah nak beli doktor punya shampoo rambut ni, berapa lama boleh nampak kesan? Nak kena consultation dulu ke macam mana? Okay. Jadi produk shampoo ni kalau macam anda ada keguguran rambut yang biasa je, boleh membantu. Tapi kalau anda ada masalah rambut yang khas seperti botak tengah ke apa semua, anda memang kena makan ubat. Jadi apa kelebihan makan ubat ataupun makan ubat guna shampoo serum saya? Jika anda makan ubat boleh membantu masalah botak tengah, tapi bila anda selalunya perubahan kita boleh nampak dalam 6 ke 9 bulan rambut kita mula tebal balik jika rambut tu masih ada. Tapi bila kita guna ubat, shampoo dan serum, result tu lebih cepat lah. Mungkin 4 bulan, 3 bulan kita dah mula nampak result. Dah ada orang nak pergi klinik doktor? Dah buka belum? Klinik for the time being untuk consultation kita ada buat online video call consultation. Macam ni lah, macam video call, lepas tu je kita tengok je, tunjuk rambut dia, tapi sebelum tu kita akan suruh dia ambil gambar apa semua, and then daripada situ kita akan tengok apa yang kita rasa, oh ini punca masalah rambut, dan kita akan explain macam mana nak menyelamatkan rambut tu. Tu ada orang tanya satu helai RM5, betul ke? Bukan satu helai RM10 ke? Untuk klinik kita selai RM6, tapi kalau macam tanam lebih daripada 2,500 helai, kos dia adalah RM5. Lebih daripada 5,000 helai, RM4. Okey lah. So satu lagi ni soalan popular lah, soalan untuk warga-warga emas yang bakal jadi warga emas ni. Okey, uban ni boleh tak kita kurangkan? Kita kasih hitam balik ke macam mana? Boleh tak? Boleh hitam balik warna kalau warna hitam. Itulah selain daripada warna lah. Selain daripada warna. Okey, uban ni adalah satu tanda kita dah meningkat usia lah, itu Yelah. Tapi ada setengah-setengah lelaki atau perempuan dia mengalami proses uban tu lagi pada peringkat awal sebab dia ada genetik lah. Uban ni dia sebenarnya rambut tu still normal lagi, cuma warna dia putih. Jadi kalau dia dah jadi uban, memang kita tak ada cara lain nak hitamkan dia selain daripada kita warnakan. Tapi kalau macam contohnya kita dah mula nampak uban, lepas tu kalau macam kita nak elakkan proses jadi uban tu cepat banyak, kita boleh ambil macam vitamin yang saya cakap, yang kita ada jual vitamin, dia boleh melambatkan uban daripada keluar lagi cepat, lagi banyak. Nanti IPM you. Sebelum dia banyak, IPM you lah. Dia melambatkan lah. Dia melambatkan lah. Dan shampoo kita ada copper peptide. Copper peptide tu boleh membantu melambatkan. Tengok rambut aku ni ada uban.
Tengok rambut dia tak ada uban. Okay, sebab for your information, I dah kena Dr. Syarul ni lama, tapi dia punya rambut memang lebat. Jadinya bila dia cakap pasal tanam rambut ni, dia tak heran sebab dia punya rambut memang lebat dan dia memang rambut dia hitam. Okay. So macam mana you nak advise orang yang macam kurang rambut dan cepat uban? Macam tu. Okay, yang pertama sekali ni, my father ada masalah botak. So actually masa dah masuk umur 30 tahun lebih, early 40s tu rambut pun dah mula menipis lah. So then solutionnya saya makubat lah. Makubat, guna shampoo, serum. So boleh maintain rambut tu daripada membotak dan boleh maintain tak uban sangat lah. Itu je. Prevention tu penting. Yelah, prevention is better lah. Tapi ubat tu ada efek tak untuk benda macam jadi sakit lain ke? Yelah, ada side effect tak ada Dia vitamin Untuk yang saya cakap tadi tu sebab saya ada keturunan kita panggil botak tengah kan. So ubat tu memang specifically untuk masalah botak tengah. So far tak ada apa-apa masalah, semua okey. Janji jangan beli ubat sembarangan. Consult dulu dengan doktor, tengok sesuai ke tak. Okey, faham. So ada lagi tak soalan ni? Berapa lama rambut boleh tanam? Berapa lama nampak tak? Berapa lama kalau masalah botak tengah disebabkan keturunan makan ubat adakah menjadi? Botak tengah ni susah ke nak kena makan ubat juga? Okey. Ataupun seperti macam mana situasi ni? Orang yang ada botak tengah ataupun male pattern baldness ataupun female pattern baldness. Jadi dia rambut kiri kanan belakang ni semua tebal tapi sini dia makin nipis. Dia rawatan dia adalah pada peringkat awal kita kena makan ubat. Okey, tapi kalau orang yang tak cara kan, lama-lama akar rambut dia tu mati. Sebab botak tengah ni rambut sini je akar rambut tu makin lama makin mati. Jadi kalau kita makan peringkat awal, kita boleh treat dengan ubat lah. Tapi kalau dah peringkat advance, peringkat advance tu kena tanam rambut. Macam itu je kot rambut. Berapa lama rambut yang ditransplant tu boleh tahan? Dia jadi macam biasalah Dia rambut tu tak ada dia rambut biasalah. Dia tak adalah macam dia cepat gugur ke, tak ada? Tak, rambut tu dia macam rambut belakang. Maksudnya rambut belakang tu dia setiap 4 ke 6 tahun dia akan gugur. Tapi sebab kita pindahkan akar rambut tu ke depan, lepas tu dia akan tumbuh balik lah. So dia akan kekal sampai kita tua. Sebab dia daripada akar betul lah. Daripada akar. Kita bukan tanam rambut je, rambut dan akar rambut. Saya tengah macam mana nak cari seluruh rambut. Kalau start makan seluruh rambut, doktor dia tak buat seluruh rambut. Okey. Betul lah juga. Jadinya kalau macam sekarang kan doktor nak buka klinik untuk treatment tu bila rasanya? Actually kita untuk hair transplant tu kita memang stay buka, kita buat rawatan sebab kita buat satu hari satu orang patient je. Cuma kalau patient yang ada masalah rambut nak dapat consultation ke apa semua, kita boleh buat online video call consultation. Okey lah. Ada tanya boleh tak bayar bulan-bulan dah lepas tanam rambut nak bayar installment. Itu you kena tanya doktor sendirilah. Actually kita ada easy payment di mana kalau ada, tapi hanya for the time ni kita hanya menggunakan kad kredit Maybank. Kalau anda ada kad kredit Maybank, anda boleh buat installment 12 ke 24 bulan 0% interest. Minimum yang tanam 500 helai ke atau 1,000? Selalunya kita tengok lah, kalau macam contohnya patient tu rambut dia teruk kan, tapi dia nak tanam sikit-sikit. Kalau kita rasa 500 ke 1,000 helai lah. Kalau teruk kita akan cakap minimum 1,000, because there's no point teruk kita tanam sikit 500 je tak nampak signifikan perubahan kan. Tapi kalau rambut dia tak apa teruk, kita nak tanam 500 dulu ke apa semua boleh. Dr. Syarul ni banyak testimonial dia. You boleh tengok dekat dia punya IG klinik dia. Kebanyakan artis semua dia buat semua yang tak ada rambut semua buat rambut. Okay. So terima kasih doktor. I think that's all for tonight. Any more question? Apa-apa yang soalan you nak tanya, you boleh tanya direct dekat Dr. Shah Hair Clinic.
dia punya IG ataupun DM dia. So the admin will actually liaise with you lah. Okay, terima kasih Dok. Terima kasih for joining us everyone. Selamat malam. Itu je. Terima kasih Sharom, Doktor. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.